tetapi di Universiti Tokyo sekarang tidak ada bahasa Melayu lagi. Mereka menukar kursus bahasa Melayu kepada bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Oke, gimana nih kabarnya? Oke, buat teman-teman yang tonton video ini, seperti biasanya saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat dan selalu bisa berbahagia. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, di kesempatan kali ini saya mau react sebuah video pernyataan dari orang Jepang di mana beliau mengatakan kalau sekarang di Jepang tidak ada pengajaran bahasa Melayu, melainkan digantikan dengan bahasa Indonesia. Mungkin hal ini terkait dengan ketertarikan dari masyarakat Jepang terhadap bahasa Indonesia. Ini bisa jadi seperti itu. Oke, seperti apa videonya? Kita akan lihat sebelum nanti kita berkomentar di akhir video. Tetapi di Universiti Tokyo sekarang tidak ada bahasa Melayu lagi. Wow. Mereka menukar kursus bahasa Melayu kepada bahasa Indonesia. Apa sebab Profesor Jepun ini memilih bahasa Melayu berbanding bahasa Indonesia dan bahasa asing lainnya? Profesor Madya Dr. Hiroki Nomoto, pensyarah bahasa Melayu di Tokyo University of Foreign Studies TUFS Jepun, berkongsi tentang bagaimana ia bermula memilih mengkaji bahasa Melayu berbanding bahasa asing lainnya. Sebenarnya jawapannya tidak berapa menarik kerana saya memilih bahasa Melayu sebab saya dengar bahasa Melayu tidak susah. Dan apabila saya belajar bahasa Melayu, memang bahasa Melayu ni tidak susah. Jadi saya rasa hal itu baik untuk orang-orang Malaysia kerana apabila orang Bangladesh dan Vietnam datang ke Malaysia, cepatlah mereka boleh menangkap bahasa Melayu. Mesti ada sesuatu yang mendorong doktor untuk melakukan ataupun memilih bahasa Melayu untuk digunakan sebagai doktor punya PhD. Dalam masa yang sama, doktor mengajar bahasa Melayu di Universiti Tokyo. Dan pelajar doktor sendiri, kenapa memilih bahasa Melayu? Kenapa tidak memilih bahasa yang lain? Mungkin saya sendiri selalu mengkaji tentang bahasa Melayu sebab bahasa Melayu yang menjadi bahasa yang paling khusus bagi saya. Bahasa yang saya pelajari, bahasa asing kedua yang saya pelajari untuk pertama kali, jadi bahasa Melayu menjadi sesuatu yang istimewa bagi saya. Tentang pelajar saya yang memilih bahasa Melayu sebagai bahasa pengkhususan mereka, ada yang mempunyai motivasi yang sangat jelas. Contohnya mereka pernah tinggal di Malaysia semasa mereka masih kecil lagi kerana kerja ibu bapa mereka. Tetapi kebanyakan pelajar saya memilih bahasa Melayu sebab mereka berminat dalam Asia Tenggara. Dan apabila melihat bahasa-bahasa lain ataupun negara-negara lain, Malaysia adalah negara yang paling selamat dari segi tidak ada pergaduhan seperti Myanmar. Ekonomi pun cukup baik berbanding dengan negara-negara seperti Thailand, Indonesia. Saya rasa itulah sebab utama pilihan mereka. Kenapa doktor memilih bahasa Melayu Malaysia bukan bahasa Melayu Indonesia? Soalan daripada Hajar Zuraidar. Jawapannya adalah kebetulan. Tidak kerana memilih, tapi kebetulan di Universiti Tokyo semasa saya degree sarjana muda, kursus bahasa yang ditawarkan adalah bahasa Melayu di Malaysia dan bukannya bahasa Melayu di Indonesia. Tetapi di Universiti Tokyo sekarang tidak ada bahasa Melayu lagi. Mereka menukar kursus bahasa Melayu kepada bahasa Indonesia sekarang. Jadi saya tidak tahu berapa tahun lalu yang perubahan ini berlaku, tapi sudah lama mereka tidak mengajar bahasa Melayu. Okey, saya bukan warga negara Malaysia dan tidak tinggal di Malaysia, jadi saya kurang pasti dengan betapa serius masalah ini. Tetapi saya boleh bayangkan ibu bapa di mana-mana negara pun mungkin sama. Mereka nak ajar bahasa Inggeris kepada anak-anak mereka. Mereka nak mereka tidak kisah anak-anak mereka tengok TV dalam bahasa Inggeris.
Dan hal itu berlaku dalam bahasa di Jepun juga. Ada ibu bapa yang menghantar anak-anaknya ke sekolah berbahasa Inggeris, tadika berbahasa Inggeris. Tetapi situasinya berbeza di antara Malaysia dengan Jepun. Di Jepun, walau macam mana pun mereka anak-anak itu menjadi pandai dalam bahasa Inggeris, mereka tidak ada peluang untuk menggunakan bahasa Inggeris di luar tadika ataupun luar keluarga lah, di luar semua bahasa Jepun. Jadi mereka tidak ada peluang. Dan nilai bahasa Inggeris pun tinggi di Jepun dan juga di Malaysia. Hal itu tidak berbeza, tetapi perbezaannya adalah di Malaysia ada banyak peluang untuk menggunakan bahasa Inggeris. Rupa-rupanya kita terpaksa menggunakan bahasa Inggeris di dalam situasi tertentu. Saya pun rasa seperti itu, macam terpaksa menggunakan bahasa Inggeris kerana orang lain semua pakai bahasa Inggeris. Contohnya di pusat beli-belah yang besar, semua orang pakai bahasa Inggeris. Sepertinya saya terpaksa menggunakan bahasa Inggeris walaupun saya boleh bercakap dalam bahasa Melayu, dan orang yang bicara saya pun orang Melayu ataupun orang Malaysia. Jadi ibu bapa nak anak mereka belajar bahasa Inggeris tu, saya rasa tidak mengapa. Masalahnya selepas itu anak itu sama ada biarkan anak itu bercakap bahasa Inggeris di luar, di mana-mana saja, ataupun orang Malaysia membina masyarakat di mana bahasa Inggeris terhad kepada dalam keluarga, ataupun membiarkan bahasa Inggeris di mana-mana saja, termasuk perniagaan, sains dan teknologi dan sebagainya. Saya rasa itu yang menentukan sama ada trend ini baik ataupun tidak. Hal itu baik, tetapi yang penting sikap masyarakat ataupun sistem sosial dari segi penggunaan bahasa, ya. Oke teman-teman ya, demikian penjelasan dari orang Malaysia bagaimana pengajaran bahasa Melayu di Jepang itu dihapuskan dan digantikan dengan bahasa Indonesia. Tentunya bagi pihak Jepang itu ada alasan tertentu. Bisa jadi ini karena ketertarikan dari orang Jepang sendiri terhadap bahasa Indonesia. Oke teman-teman ya, demikian satu buah video yang menarik di mana di Jepang sudah tidak ada pengajaran bahasa Melayu, melainkan hanya bahasa Indonesia saja. Menurut teman-teman gimana? Silakan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.